Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, wattaquni ya ulil albab. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang kita daripada melakukannya. Inilah bekalan kita. Inilah bekalan yang perlu kita cari dalam kehidupan kita ini untuk menghadapi kehidupan yang lebih bererti, yang lebih bermakna bagi kita selepas kematian kita nanti. Inilah sebaik-baik bekalan. Maka marilah kita sama-sama mencari bekalan ini, yakni bekalan taqwa Allah. Mudah-mudahan dengan bekalan ini kita memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah yang selalu kita baca dan kita dengar dibacakan oleh orang Islam yang lain, yaitu suratul Ikhlas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, bahawa Allah itu Maha Esa. Allah lah tempat bergantung segala makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ayat ini sekalipun ringkas dan pendek, tetapi mengandungi dasar-dasar akidah yang sangat kukuh, mengandungi prinsip-prinsip akidah yang menjadi asas kepada keyakinan kita sebagai Muslim. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita pada hari ini menyambut sambutan Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Idul Fitri bermaksud perayaan fitrah. Apa artinya ungkapan ini? Iaitu kita menyambut perayaan atas kejayaan, perayaan atas keberhasilan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, terutamanya amal ibadat puasa yang diwajibkan kepada kita pada bulan Ramadan. Jadi kita merayakan Idul Fitri atas dasar kejayaan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala itu. Namun yang perlu kita perhatikan ialah ibadah puasa yang diperintahkan kepada kita itu ada tujuannya, ada hikmah dan ada maksudnya yang perlu kita sama-sama fahami.
sehingga dengannya hari raya itu dinamakan sebagai Idul Fitri, yakni sambutan keberhasilan kita, iaitu keberhasilan dan kejayaan kita berusaha untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah dan naluri asal kita sendiri. Naluri apa yang ada pada kita? Maka di antara dasar naluri itu adalah naluri fitrah, beriman, percaya kepada pencipta seluruh alam. Itulah dasar kepada seluruh fitrah-fitrah yang ada, iaitu keyakinan kepada kewujudan dan kesempurnaan pencipta seluruh alam ini yang dinamakan sebagai tauhid. Fitratul tauhid, itulah naluri yang paling penting sekali. Itulah yang menjadi asas kepada ruh, yang menjadi asas kepada keyakinan ruh pada waktu ruh berada pada alamnya, sebelum diturunkan ke dunia ini dan dihubungkan dengan jasad manusia-manusia menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa ruh pada waktu itu sudah memiliki naluri ini, naluri bertauhid, naluri meyakini kewujudan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam. Maka inilah naluri yang paling penting kita jaga. Dan amal ibadat puasa yang kita lakukan itu, antara tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan manusia kepada kesedaran tauhid ini, mengembalikan manusia kepada fitrah asal ini, iaitu fitrah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam, yang mengatur, yang menguruskan, bahawa dia memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Naluri itulah yang perlu tumbuh dalam diri kita sebagai hasil daripada ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan itu. Maka di situlah kita merayakan kejayaan kita melakukan amal dengan harapan mudah-mudahan hasil daripada ibadah kita itu, maka keyakinan tauhid kita ini semakin kuat dan semakin teguh. Maka naluri antara asas-asas keyakinan kita kepada Allah adalah seperti yang disebutkan di dalam surah tadi. Yang pertama sekali, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Maha Esa, iaitu perlu ada dalam keyakinan kita bahawa alam ini ada penciptanya, ada pemiliknya, ada pentadbirnya, dan pentadbir itu Maha Esa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan wahdaniyah, yang menjadi dasar keyakinan kita. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung sekalian makhluk, yakni makhluk ini seluruhnya bergantung dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa pun kepada makhluk. Inilah yang perlu kita yakini, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya, tidak bergantung berhajat sesuatu pun kepada makhluknya, tidak memerlukan kepada pencipta, tidak memerlukan kepada apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri, tidak merubah, tidak meningkatkan, menambahkan apa-apa pun terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dinamakan sebagai qiyamuhu binafsih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Iaitu perlu ada dalam keyakinan kita, dalam tauhid kita, bahawa Allah Ta'ala itu maha suci, tidak menyerupai sesuatu pun makhluknya, dan tidak ada satu makhluk pun, tidak ada suatu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan yang perlu kita tanam sekukuh-kukuhnya ke dalam hati kita, bahawa Allah Ta'ala itu ada, Maha Esa, Maha Suci, tidak bergantung pada yang lain, dan tidak menyerupai sesuatu pun. Kita hanya meyakini kewujudannya atas dalil-dalil yang ada,
dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Bagaimana hakikat Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh manusia ini. Itulah artinya. Maka di dalam ilmu usuluddinnya dinamakan mukhalafatuhu lil hawadis. Ini antara hakikat-hakikat tauhid yang perlu kita tanam, yang mana apabila perkara-perkara ini semakin kukuh dalam keyakinan kita, maka berarti kita telah kembali kepada fitrah kita yang asal, iaitu fitrah beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Maka atas dasar itulah kita merayakan perayaan ini atas kejayaan kita untuk meneguhkan tauhid kita. Mudah-mudahan tauhid kita ini semakin kukuh, semakin mendalam. Dan itulah yang dipesan oleh Nabi SAW supaya kita sentiasa menjaganya. Dalam sabdanya Nabi menjelaskan, memerintahkan para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk kami mentajdid, memperbaharui, memperkukuh iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyakkan ucapan, banyakkan menyebut, banyakkan zikir la ilaha illallah. Maka demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian, antara tujuan kita menekuni dan mengamalkan zikir la ilaha illallah ini adalah untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah, untuk menyedarkan, mengingatkan hati kita dan mengembalikan dia kepada fitrah asal, yang juga merupakan sesuatu yang dimaksudkan daripada amal ibadah puasa yang kita lakukan, iaitu kembali kepada naluri asal, naluri yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam. Inilah yang perlu kita jaga baik-baik, kerana inilah harga diri kita. Inilah modal asas kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hakikat ini rosak, maka kembali kita adalah sesuatu yang sangat buruk. Inilah yang perlu kita sama-sama jaga, perkukuhkan dia. Mudah-mudahan tauhid ini, naluri ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW sentiasa berpesan kepada kita supaya selalu mengingati hakikat ini, supaya memperbanyakkannya, sehingga Nabi memberi jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang di akhir kalamnya itu, penutupnya itu adalah kalimatnya la ilaha illallah sebagai ungkapan dari keyakinan yang tertanam di dalam hatinya, Nabi mengatakan dakhalal jannah, jamin baginya syurga, terjamin syurga baginya. Maka demikianlah kita melihat betapa generasi-generasi selanjutnya selepas Nabi Muhammad SAW dituruti oleh para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in dan sebagainya. Mereka itu, antara mereka itu berusaha untuk menyedarkan manusia, mengembalikan manusia, mengukuhkan manusia dengan kalimat tauhid ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, apabila beliau didatangi oleh orang-orang yang berakhlak buruk, penjenayah, perampok, pencuri dan sebagainya, ditalkinkan dulu kalimat ini, qul la ilaha illallah, diajarkan dulu kalimat ini. Dan di antara mereka itu ada ramai di antara mereka itu yang bertaubat kembali kepada Allah, memperbaiki diri, bahkan ada di antara mereka menjadi orang soleh, bahkan menjadi aulia Allah berkat pengisian kalimat tauhid la ilaha illallah yang diajarkan seperti oleh Syekh Abdul Qadir. Dan bukan beliau saja, bahkan alim-alim ulama yang lain sebagai pembina umat, pemandu umat. Itulah dasar intipati yang mereka ajak manusia supaya kembali kepada tauhid yang merupakan naluri fitrah asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.